Halo. 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 Halo, Kak. Hai, ulang tahun Dengar Sudah tahun baru jumpa. Ya, betul, benar. Apa kabar adik kita di Jema? Sihat ke? Sehat, alhamdulillah. Dan Alhamdulillah, dari Medan juga sehat, alhamdulillah. dari Medan sehat ya. Sehat. Ya Putri dan juga rakan penyampai kita baru Amar ya. Iya, benar sekali. Oh, ada rasa baru ya? Ada rasa baru. DJ sehat. Sehat alhamdulillah. Putri. DJ Is. Okey, Semua maintain. okey, Okey, silakan. Kita nak berikan laluan kepada TFS Live sebagai tuan rumah kita pada kali ini siaran kita dalam salam silakan. Okey, sebelum itu saya memperkenalkan tetamu kita pada hari ini iaitu Encik Roslan bin Kamal Zaman, iaitu merupakan setiausaha Majlis Majlis Daerah Tanjung Masin. Dan Ya, beliau saya. telah dilantik sebagai pegawai takdir di Perak pada 1 Julai 2011 dan ditempatkan di Majlis Daerah Geri. Okey, tanpa buang masa, apa kata kita ketahui lebih lanjut? Tuan Sri Badan pun dah tak sabar. Jadi kita boleh nampak pada grup ini, nampaknya beliau tidak sabar untuk kongsikan mengenai yang itu pembangunan Tanjung Masin, budaya dan kesejahteraan rakyat. Okey, jadi silakan rakan-rakan kita untuk bertanya soalan kepada beliau. Oke, ini untuk yang pertama dari UMSU FM. Halo Enci, selamat sore. Ya, selamat sore. Iya, Selamat kita- petang. Selamat petang. Iya, kalau di sana udah petang ya. Oke, Enci. Apa kabar Enci? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi siang hari ini kita ngebahas tentang pembangunan Tanjung Malim, budaya dan kesejahteraan rakyat. Jadi yang ingin UMSU FM tanyakan nih, Cik, apa sebenarnya visi dan misi dari penumbuhan Majelis Daerah Tanjung Malim ini sendiri? Oke, baik. Terima kasih. Ramai juga yang ini. Saya ingat tanya upsi je. Rupanya sahabat daripada Bajar Ipoh pun ada juga. Yang daripada Tuhan pun ada juga. Oh, quite impressed juga saya ya. Tapi tak apa. Ya. Iya, pertama sekali saya kenalkan diri saya lah. Di mana yang dah dikenalkan tadi, nama saya Roslan bin Kamal Zaman, Sosial Majlis Daerah Tanjung Malim. Ya. Jadi saya dah berkhidmat di Majlis Daerah ni. Di Majlis Daerah Tanjung Malim saja 4 tahun. Sebelum ni di Majlis Daerah Gering. Ya. Jadi terima kasih lah kerana menjemput Majlis Daerah Tanjung Malim untuk program TM Live hari ini, pagi ni, petang ni. Sepatutnya minggu lepas kita berjumpa, tapi disebabkan ada masalah ialah kes tengah banyak, COVID pun meningkat, jadi itu dia kali ini. Tak apa, tak ada masalah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Okey, kita balik pada soalan tadi. Suka saya nak ceritakanlah sejarah penumbuhan Majlis Daerah Tanjung Malim itu sendiri. Majlis Daerah Tanjung Malim ini ditubuhkan pada Disember 1 Disember 1979. Kalau hitung-hitung umur dia lebih daripada umur saya lah, 40 tahun, 40 lebih dah. Dah 43 tahun lebih kurang lah. Majlis Daerah Tanjung Malim itu sendiri lah. Tapi kalau ikutkan sejarah penumbuhan local council atau penumbuhan kerajaan tempatan itu sendiri ditubuhkan seawal tahun 1904 lagi lah, dengan dikenali sebagai Batang-Padang Sanitary Board sebelumnya. Lepas itu dikecilkan lagi pada 1923 yang dikenali sebagai Tanjung Malim Sanitary Board, dan beberapa kali fasa perubahan lah, sehingga tubuhnya Majlis Daerah Tanjung Malim pada 1 Januari 1979. Okey, balik pada soalan yang diajukan. Siapa? DJ Putri ya? Iya. Ya. DJ Putri. Okey, saya pun tak kenal. Ramai sangat dia yang hari ni kan. Okey, dengan misi dan misi penumbuhan, biasalah misi kami adalah untuk menjadi menara TV Pilang, pembangunan progresif ke arah kelestarian dan kesejahteraan masyarakat,
dengan 4 misi kami yang kami tetapkan bersama, iaitu untuk melaksanakan transformasi ke arah memberi perkhidmatan berkualiti dengan mengamalkan proses yang efektif dan integritas, mewujudkan perbandaran beridentiti bagi pembangunan berkesan yang konsisten, membina dan memperkasa persaudaraan harmoni dan kondusif, dan memastikan pembangunan terancang dan seimbang untuk masyarakat. Jadi dekat kami di Majlis Sejarah Tanjung Malim, kita akan jadikan visi dan misi ini sebagai satu garis panduan dalam kita mentadbir kawasan Majlis Sejarah Tanjung Malim di sini. Oke, seperti itu. Nah tadi Encik sempat mengatakan bahwa ada visi dan misinya itu pembangunan yang terancang dan seimbang. Ini contohnya seperti apa? Pembangunan yang seperti apa yang sudah dilakukan, Encik? Kita di peringkat majlis ialah selain daripada kita fokus kepada pembangunan yang besar, kita pun perlu menitik beratkan kelestarian alam sekitar itu sendirilah, dari segi pengurusan sisa-sisa pejal, pengurusan pencemaran itu kita kena ambil kira lah. Jadi di Tanjung Malim ini kita satu daerah yang kita kira baru nak membangun, baru perindustrian baru mula masuk ke kawasan Tanjung Malim. Jadi kita mempunyai peranan untuk memastikan semua pembangunan-pembangunan ini kita lestarikan dengan alam sekitar kita, dari segi untuk kita mengatasi mengelakkan kecemaran pencemaran itu berlaku, mungkin kita boleh mengelakkan daripada berlakunya bencana alam dengan penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan pembangunan yang kita rancangkan. Seperti itu, luar biasa. Tapi ada next question ini yang akan disampaikan oleh rekan saya, ada DJ Amar. Salam kenal nih semuanya buat DJ Wan, kemudian juga buat DJ Is dan juga DJ Wani, dan yang spesial juga merucapkan selamat petang buat Encik Roslan. Ya Encik, tadi kalau misalnya tadi udah ada visi misinya juga, kemudian ada kayak seperti budaya, kemudian kekayaan alam. Nah, di sini juga Amar ingin bertanya nih Encik, boleh kan Encik? Boleh. Oke Encik. Nah, apakah antara bidang tugas utama yang digalas oleh Majelis Daerah Tanjung Malim kepada rakyat, kira-kira apa aja itu Encik? Jadi kalau rekan saya di Bandara Ipoh, dia tahu lah, dia pun familiar dengan tugas ini. Dia kalau pihak berkuasa tempatan itu kena di, kalau bisnes dia sekatannya ada 4 item komponen SLJR, S sampah, longkang, J jalan, dan rukun, SLJR lah. Jadi dalam kita memastikan pengurusan sisa pejal, kalau PBD ini tak lari daripada pengurusan sisa pejal itu sendiri lah, untuk menguruskan sampah domestik, sampah daripada kediaman dan sebagainya. Kita juga punya tanggungjawab untuk menyediakan infrastruktur dan keberadaan awam lah kepada masyarakat. Dan awam ini pelbagai lah, sama ada daripada segi pembinaan jalan raya sendiri, pembinaan percayaannya, dewan, gerai-gerai dan sebagainya lah, daripada infra dan keberadaan awam. Selain itu, kita juga mempunyai tanggungjawab lah untuk memastikan bangunan yang dibina di kawasan Majlis Sejarah Tanjung Malim itu dibuat mengikut peraturan ataupun undang-undang yang berkembang dari segi kawalan pembangunan itu sendiri. Tadi Encik, sedikit lagi boleh Encik? Kalau tadi kan ada ngatasi sampah ya Encik? Ya. Itu untuk kawasan Tanjung Malimnya itu dilakukan per bulannya atau setiap tahunnya proses tugas pembersihan sampahnya itu Encik? Ini dah jadi tugas rutin dah sebenarnya kan. Iya. Jadi kita punya kutipan sampah ni daripada rumah-rumah memang kita adakan setiap hari. Oke, biasa sekali Di Encik. taman-taman tu kita akan buat kutipan 3 kali seminggu, dan di tempat-tempat perniagaan setiap hari kita akan laksanakan kutipan sampah.
Oke, seperti itu. Tapi nih Enci tadi ada dikatakan bahwa ada kayak program SRGR, ini sampah, jalan, rumput. Ini merupakan program yang dibuat per bulan, per tahun, atau ini programnya seperti apa nih Enci? Untuk secara keseluruhannya. Bisnis yang saya terang tadi SLGR itu bisnis majelis sendiri lah. Yang mana-mana PPT dia punya bisnisnya adalah milah sampah, pengusaha sampah, ya. Misal longkang, L itu longkang itu misal longkang, J itu jalan raya itu dari segi maintenance jalan raya dan sebagainya, dan juga rumput lah, itu dia punya core bisnis lah. Daripada itu kita ada tanggung jawab yang kita ada lah daripada segi untuk penyediaan kemudahan awam dan sebagainya. Saya juga akan tadi lah kemudahan awam yang dibina oleh pihak majelis sendiri. Nah, seperti itu. Tapi terkait visi misi yang dijalankan, yang ditetapkan, ini sudah berjalan sesuai dengan keinginan dari majelis daerah atau gimana nih? Ya. Visi misinya ini udah berjalan sesuai dengan yang ditetapkan atau bagaimana? Oke, sebenarnya kita memang sentiasa mengikutkan misi dan visi. Sebab kita ada satu plan strategi majelis daerah itu sendiri. Dalam plan strategi majelis daerah Tanjung Malim itu sendiri, kita ada menetapkan sasaran-sasaran kami sepanjang untuk kita capai sepanjang tahun, ya, dan semua unit-unit atau jawatan-jawatan dalam majelis Tanjung Malim akan bekerja keras untuk berusaha memastikan semua sasaran ini dicapai sesuai dengan misi dan misi yang ada ditetapkan oleh pihak majelis itu sendiri. Wah, luar biasa ya Mar. Karena kita mungkin, Amar udah pernah nggak ke Malaysia? Belum, tapi kalau melihat kegiatan aktivitasnya di kawasan Tanjung Malim khususnya, melihat tadi ada pembersihan selokan, kemudian sampah, ini membuat Amar semakin semangat lagi ya sebagai pemuda, harus cinta nih pada lingkungan. Benar, nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan kita bakalan main ke Malaysia. Boleh, oke, berjumpa dengan Cik Roslan. Oke, terima kasih Wani. Itu tadi pertanyaan dari UMSU FM. Kita kembalikan kepada tim Fast Live, kepada DJ Wani. Ya, seterusnya kita minta answer kepada MBI sendiri untuk bertanya soalan kepada MC. Okey, Assalamualaikum Encik Roslan. Waalaikumsalam. Saya ingin sebelum kita nak bertanyakan soalan, nak sampaikan salam dari warga kerja Manis Bandar Ipoh kepada semua warga kerja di Tanjung Malim ni. Waalaikumsalam. Jadi tadi Encik Zariza kita dari bahagian Apro ataupun Pro kita tanya, hari ni bersama dengan SU Tanjung Malim ke tanya? Mungkin dah saling mengenali. Maklumlah kadang sebelum ni tugas di grade, sekarang tugas di Tanjung Malim sebagai SU. Saya tanya kan, walaupun baru lagi bersama dengan Tanjung Malim ni Tuan ataupun Encik Roslan ya. Jadi Wan, kita nak tanyakan tentang satu, kadang-kadang kita tak tahu nak bezakan yang mana satu majlis, apakah yang dikatakan perbezaan majlis berdaerah dan juga majlis perbandaraan, dan juga kita kalau di Ipoh ni majlis bandar Ipoh. Jadi untuk kita nak bersama dengan Encik Roslan tanyakan apakah itu majlis daerah dan juga apakah itu majlis perbandaraan. Silakan Encik Roslan. Baik, terima kasih. Daripada majlis bandar Ipoh ni abang besar lebih ni kalau ikut kalau lebih di PPT Perak ni MBI merupakan abang lorong ni lah. Abang lorong kita panggil dia abang lorong lah ya. Saya lain-lain macam majlis daerah dan macam ni adik-adik lah, adik-adik untuk majlis bandar Ipoh sendiri. Okey, baik, tak apa. So di Perak ni kita ada 15 PPT ya. Yes, sir. 15 majlis kepada pihak berkesempatan. Ada kategori masing-masing lah ya. Yang paling besar ni majlis bandaraya ya. Yang kedua terbesar ni majlis perbandaran, dan yang ketiga ni majlis daerah lah ya. Sebenarnya majlis daerah Tanjung Malim sendiri. Jadi majlis bandaraya ni of course lah kita punya, boleh tengok lah daripada segi apa, dia yang diambil kira ataupun membezakan antara majlis perbandaran daerah dan bandaraya ni adalah bilangan penduduk dan hasil PPT itu sendiri ya. Kalau majlis bandaraya ni macam yang kita faham, dia merupakan pusat tadbiran negeri ya. Tadbiran ni pusat tadbiran negeri, dan juga bilangan penduduknya perlu tidak kurang daripada 500,000 jumlah penduduk, dan pendapatannya of course lah kena 100 juta ke atas.
BI ini menempati kriteria seperti yang nyatakan lah kan pendapatannya bilangan penduduk kita tahu dia sebagai satu ibu negeri untuk negeri Perak bilangan penduduk of course lebih daripada jumlah yang nyatakan dan juga merupakan pusat tadbiran bagi kerajaan negeri lah Yang keduanya status untuk majlis pembenaran. Di Perak ada saya kira ada 4 majlis pembenaran Majlis Pembenaran Kelantan, Majlis Pembenaran Manjung, Majlis Pembenaran Kuala Kangsar dan juga Majlis Pembenaran Taipei. Jadi balik kepada hasil adalah yang saya kata kriteria yang dikiranya adalah hasil dan jumlah penduduk lah. Untuk majlis pembenaran, hasil yang diperlukan untuk iktiraf sebagai majlis pembenaran adalah sebanyak ataupun melebihi 20 juta RM ringgit Malaysia. Nanti saya tak cakap RM, nanti sahabat-sahabat di Medan beranggapan 20 juta tu nampak sedikit. 20 juta ringgit Malaysia dengan jumlah penduduknya melebihi 150 orang. Dan juga dia tertumpu kepada kawasan bandar lah. Dan untuk majlis daerah kategori 3 pihak berkesempatan ini tertumpu kepada kawasan luar bandar dan kriteria dia dari segi penduduknya adalah kurang daripada 150 orang. Hasil tahunan ringgit Malaysia 20 juta lah. Jadi di situlah kami majlis daerah dan majlis adalah majlis daerah dan majlis dengan hasil, walaupun hasil kami setakat sekarang ni kita dah mencapai 20 juta, cuma dari segi bilangan penduduk Tanjung Malim itu sendiri tak mencapai lagi lah antara seperti yang diletakkan oleh pihak kementerian. Dan kalau untuk diletakkan sebagai sebuah pembenaran sebagai 50,000 penduduk, kita sekarang di Tanjung Malim ini sendiri cuma ada lebih kurang 80,000 duduk lah keseluruhan kalau ikutkan daripada banci ataupun statistik kita terima daripada Jabatan Statistik. Okey, itu saja. Okey, Cik Roslan. Kita mesti tengok Cik Roslan ni yang semua orang. Terima kasih. Dengan kita orang berjiwa muda macam ni, saya rasa majlis daerah Tanjung Malim ni mungkin akan mendapatkan satu impak yang hebat lah bila memiliki seorang setiausaha yang macam ni kan. Explanation pun kita rasa memang sangat-sangat jelas. Okeylah, kalau diikutkan kronologi penubuhan majlis daerah Tanjung Malim ni sejak tahun 1924 lagi. Dan perbuatan ketika ini dikenali sebagai Batang Padang Sanitary Board dan dibuatkan di bawah warta kerajaan. Jadi, boleh tak Cik Roslan ceritakan sedikit mengenai pelan pembangunan baik dari segi infrastruktur maupun ekonomi yang dilaksanakan oleh pihak MPTM di Tanjung Malim ni. Kita nak tengok lah macam mana kan. Sejak daripada 1994 lagi, sekarang macam mana pula? Mungkin ada perancangan baru yang boleh dibuat oleh pihak Majlis Daerah Tanjung Malim. Biasa yang jauh sini kan. Betul. Perancangan yang akan dilakukan kita dah masuk ke tahun 2022 ni. Silakan Tuan. Ya, baik, terima kasih. Dari segi pembangunan atau perancangan, of course kita di pihak Majlis Daerah ni ada rancangan tempatan daerah majlis daerah itu sendiri rancangan tempatan daerah Malim akhir 2075 baru lagi kita wujudkan selepas rancangan tempatan yang sebelumnya tamat. Jadi kita dah buatkan satu rancangan tempatan daerah yang baru sehingga tahun 2075. Jadi dalam RTD ini pelbagai perancangan dan pembangunan yang kita dah gariskan untuk sepanjang tempoh 15 tahun ini dan sedikit sebanyaklah yang kita dah ada di kawasan tadbiran Majlis Daerah Tanjung Malim ini. Ada beberapa kawasan perumahan yang atau kawasan pembangunan di sini. Kita ada kawasan yang kalau tuan-tuan puan sedia maklum, Tanjung Malim ini bukan satu kawasan bandar Proton. Bandar Proton kita dah ada satu lokasi yang kita kenali sebagai bandar Proton. Di situ ada kawasan perumahan dan juga ada kawasan industri itu sendiri. Jadi kilang Proton kilang Teritori Nasional Malaysia wujud di situ, ada di situ dan sekarang ini dalam proses
yang agak besar lah untuk dibangunkan di kawasan sekitar. Kilang-kilang, banyak kilang-kilang vendor proton yang sedang dibangunkan di sekitaran badan proton itu sendiri. Sementara di proton pun ada cadangan untuk memindahkan kilang sedia ada mereka di Shah ke Tanjung Malim. Jadi kita menjagakan pembangunan-pembangunan yang lebih besar lagi lah untuk Tanjung Malim pada masa yang akan datang. Jadi selain daripada yang sedia ada pada proton dan kawasan perumahan, kita juga ada institusi-institusi yang cukup terkenal dalam sini lah. Kalau institusi itu tak perlu kita kenalkan lagi lah. Kalau orang sebut Tanjung Malim, dia akan sebut satu. Kalau dia tak sebut PAU, dia akan sebut UPSI lah. Kalau Tanjung Malim UPSI, Tanjung Malim kalau ni PAU. Dua tu dari sisi yang established di sini lah. Kita ada Politeknik, kita ada ISTUN dan berbagai institusi lain lah yang kita ada. Dan juga untuk kawasan Tanjung Malim di sini pun alhamdulillah kita merupakan satu kawasan yang saya rasa mudah akses. Kita merupakan kawasan Negeri Perak, Negeri Selatan Negeri Perak, di mana aksesnya ada pelbagai, melalui jalan persekutuan satu ada, kita boleh akses juga melalui Lebuh Raya Belas sendiri, dan juga melalui stesen kereta api lah. Jadi dari segi accessibility saya ingat kita tak ada halangan lah untuk menindakkan ataupun menyebabkan orang susah nak sampai ke Tanjung Malim itu sendiri. Jadi dengan akses yang sedia ada ini, saya kira sedikit sebanyak dia akan membantulah dari segi pembangunan di kawasan Tanjung Malim itu sendiri lah. So kita ada beberapa perancangan lah, pelan jangka pendek dan juga pelan jangka panjang untuk kawasan Tanjung Malim. Yang antaranya untuk pembangunan tempoh 5 tahun ini kita ada projek pembangunan campur jalan mantap. Ini projek bersama antara Majlis Daerah Tanjung Malim dan juga sebuah syarikat. Jadi kita akan bangunkan kawasan di, kalau UPSI ini di sebelah UPSI lama ini, kampus Sultan Jalil Abdul Jalil, di sana ada kuartus-kuartus sama dan sebagainya. Kita akan bangunkan dengan kawasan komersial dan juga kita akan selitkan juga dengan kawasan-kawasan riadah dan ada juga kawasan penginapan ataupun kita kenali sebagai apartmen tingkat lah, perumahan tingkat di kawasan perumahan, dan juga di berhadapan dengan stesen kereta api itu sendiri. Jadi kita harapkan supaya pembangunan ini akan membantu merancangkan ekonomi di kawasan Tanjung Malim pada masa akan datang. Sebab kita percaya kalau kita bina fasilitas yang berkenaan termasuk dengan perumahan yang mencukupi, kita boleh menggalakkan ataupun menarik penduduk-penduduk yang bekerja di Lembah Kelang, Lubu dan sebagainya untuk menginap ataupun tinggal di kawasan Tanjung Malim itu sendiri. Disebabkan accessibility Tanjung Malim itu sendiri amat mudah dan hampir dengan bandaraya Kuala Lumpur. Jadi itu antara pembangunan yang telah dirancang. Selain itu untuk tempoh yang panjang pun yang dari proton plan bandar proton itu sendiri, berbagai pembangunan yang akan dibuat. Ada education untuk selain daripada kilang itu sendiri, ada berbagai lagi pembangunan yang kita rancangkan di kawasan kenangan. Jadi kita Majlis Daerah kita tak boleh nak kerja secara bersendirian untuk pembangunan-pembangunan yang sendiri. Kita perlukan juga kerjasama daripada semua pihak yang di kawasan Tanjung Malim juga, pihak UPSI dan sebagainya boleh menyumbang sekali lah dalam proses pembangunan di Tanjung Malim itu sendiri. Terima kasih. Okey, terima kasih. Rasa lagi ada panjang lebar mengenai dengan Saya
lagi mungkin wujudnya pembesarannya bagi untuk kilang Proton di sana. Ya, jadi dapat membawa daripada pekerja-pekerja yang ada di Selangor bersepadan dengan Tanjung Malim ini akan menetap di Tanjung Malim dan sebagainya. Itu mungkin satu cadangan yang akan kita wawarkan, kan? Kenalilah Tanjung Malim kembali. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang betulan yang dirancang itu Dan bisa realisasi kan. Betul. Dan kita tersebut dipastinya insyaAllah. Okey, Wani. Silakan Wani. Okey, ini kita dah dengarkan soalan-soalan daripada rakan-rakan kita, daripada Untu dan juga LAS ini dan Cik Rosdan pun dah banyak ya. Yes. Kipas dalam isu kan. Apa kata kita lihat kita kalau lagi Cik Rosdan Yeah. hari ini. Ikut jalan kita tak. Okey. Okey, kita akan berehat kita dengan lagu iaitu Tanda Hati pada Angga Chandra dan Tigai. Okey. Okey, bukan saja teruskan kering tekak, kita pun dekat kontimun. Okey. Okey, kita rehat ketika jumpa lagi selepas ni. Okey, itu dia. Kita telah pun di majlis yang pun telah besar lagu yang tujuh apa tadi? Satu frekuensi. Jadi kita satu frekuensi daripada TM Face Live, daripada UMSU dan juga dari MBI. Satu frekuensi. Satu frekuensi. Okey, benar tadi kita dah dengarkan mengenai misi dan juga plan rancangan bagi Tanjung Malim anda dan milik. Okey, apa kata kita tarangkan lagi soalan dari mana? Banyak soalan tadi. Banyak ke? Masih banyak. Banyak. Okey, apa dari kita memenuhi akan kita urusi. Oke, terima kasih DJ Wani. Senang sekali ya, akhirnya kita bertemu kembali bersama DJ Is, DJ Wan dan juga DJ Wani. Iya, betul. Sehat-sehat selalu ya di sana dan buat Encik juga sehat-sehat selalu. Oke, mengenai tentang tema kita nih pada sore hari ini yaitu pembangunan Tanjung Malim, budaya dan kesejahteraan rakyat. Kali ini UMSU FM dan seluruh pendengar yang ada di Indonesia ini ingin mengetahui nih, Ence, apa sebenarnya inisiatif yang dilakukan dari pihak MDTM untuk menarik lebih banyak lagi pelancong untuk berkunjung di Tanjung Malim. Karena pasti banyak nih pelancong-pelancong dari Indonesia yang ingin main-main ke Malaysia, terkhusus ke Tanjung Malim. Silakan, Ci. Okey, baik, terima kasih. So, di Tanjung Malim ni ada berbagai tempat-tempat menarik yang boleh dilawati. Ya. Jadi, seperti mana yang saya maklumkan tadi, Tanjung Malim merupakan pintu gerbang selatan di negara lah, sebab dia bersepadan dengan negeri Selangor. Jadi, jarak antara Tanjung Malim ke Kuala Lumpur dan juga ke Ipoh dia sama dia lebih kurang 1 jam lebih lah dan kawasan ini sangat mudah diakses lah dengan jalan raya dengan menggunakan kereta api dan sebagainya. Jadi Tanjung Malim ini kita ada berbagai produk yang menarik dan aktiviti pelancongan yang kita unik. Antaranya adalah dari segi ekopelancongan itu sendiri, sukan, gastronomi itu sendiri, dari segi makanan dan sebagainya, kesenian, warisan pendidikan dan lain-lain. Jadi di Tanjung Malim kita dah cuba untuk bangunkan satu pelancongan ini sejak beberapa tahun yang lepas. Jadi kita jadikan tarikan-tarikan utama yang ada di Tanjung Malim yang bersifat asal dan sejati dengan menjenamakan semula produk pelancongan ini di bawah penjenamaan Adventure Malim. Kalau ni setiap kita punya banner papan-papan tadi kita cuba letakkan jenama kita lah Adventure Malim itu sendiri. Dan pelancaran untuk penjenamaan ini kita dah buat ataupun dah disempurnakan pada tahun 2020 yang lepas dah ya. Dan dirasmikan oleh SSO Kerajaan Padan, SSO Dr. Wahid Doni lah pada 18 Ogos 2020. Jadi untuk pelbagai perkara yang kita buat untuk jalankan kerjasama kolaborasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan
dengan agensi swasta, dengan pihak NGO, dengan usaha produk, dengan aktiviti dan komuniti setempat lah untuk kita menggalakkan lebih ramai lagi orang untuk melawat Tanjung Malim itu sendiri. Jadi kita harapkan supaya dengan kerjasama semua pihak ni kita dapat mempromosikan lagi atau mempermuliakan lagi aktiviti pelajaran di Tanjung Malim itu sendiri. Setelah sekarang ni pun kalau nak keluar dari agak sukar sikit lah kan, agak susah sikit nak keluar kena karantin dan sebagainya. Jadi mungkin pilihan untuk pelancongan dari segi domestik yang pelancongan lokal ini akan menjadi satu tarikan kepada penduduk setempat lah kan. Jadi kita dah menjalankan kerjasama yang sebaiknya dengan pihak berkenaan. Dari segi pembangunan produk itu sendiri pun kita dah cuba untuk bangunkan ini. Kita akan pasti dua produk yang ada di kawasan Tanjung Malim ini, dan kita akan sediakan dari segi prasarana itu sendiri. Antara prasarana yang kita akan sediakan adalah endpoint untuk white water rafting di Hulu Selim. Kalau tuan-tuan kesempatan hadir di Tanjung Malim, antara yang menarik di sini adalah white water rafting itu sendiri. Di setengah-setengah tempat water rafting ataupun aktiviti water rafting ini menyusuri sungai ini. Kadang-kadang ada dia punya tahap-tahap dia punya tahap kesukaran dan di Hulu Selim ini antara yang kategori yang agak suka lah untuk aktiviti water rafting itu sendiri. Jadi sebenarnya ramai pelancong-pelancong yang datang ataupun orang-orang yang datang yang dah nikmati water rafting di Hulu Selim dan mereka bagilah tahap selokan yang ada di Hulu Selim itu sendiri. Selain daripada itu, kita cuba bangunkan juga Hujan Mualim Youth Culture Park kita yang ada di Tanjung Malim. Kita cuba bangunkan juga landscape kejo di Mualim dan juga naik taraf Tanjung Malim Street Art. Ini di kawasan di kawasan Pekan Tanjung Malim sendiri lah. Pekan Tanjung Malim merupakan satu kawasan yang bersejarah lah, kawasan yang kita rasakan akan memberi satu nostalgia atau mengambil kenangan kepada mereka yang pernah berada atau belajar di Tanjung Malim. Jadi kita cuba bangunkan kawasan-kawasan kenangan untuk pelancongan di kawasan Tanjung Malim itu sendiri. Jadi semua projek-projek pembangunan ini kita dah mohon kepada pihak Kementerian Pelancongan. InsyaAllah kalau dah dapat diluluskan, kita akan melaksanakan projek-projek yang diacarkan untuk kawasan-kawasan itu sendiri. Selain daripada itu, di Tanjung Malim tidak ada kolam air panas Hulu Selim. Kolam air panas Selim. Kalau tuan-tuan yang berada di sini maklumlah keadaan kolam air panas sendiri. Jadi melalui anak saya dekat Kerajaan Negeri bagi Berak Hoji, kita akan bangunkan kolam air panas itu sebagai projek yang dah dirancang oleh pihak bagi Berak itu sendiri lah, kawasan kolam air panas Hulu Selim. Jadi kita harapkan yang pembangunan yang dibuat oleh pihak bagi Berak ini boleh lagi dirancangkan sektor pelancongan di Tanjung Malim sendiri. Jadi untuk itu kita kena biayakan lagi lah promosi produk-produk pelancongan lah. Jadi dia dah luaskan promosi atau publicity produk ni melalui saluran-saluran rasmi kerajaan. Kita luaskan juga kualiti di Tanjung Malim. Kita ada lagi billboard, kita war-war juga melalui Facebook, Instagram, Twitter, YouTube channel dan juga TikTok lah. Kita cubalah untuk nak mengadaptasi atau mengikut trend-trend ini lah penggunaan media-media sosial dan sebagainya, media-media sosial pilihan anak kita lah. Sampai itu kita di pihak PJJ Tanjung Malim juga kita dah kenalkan fun map pelancongan Malim. Jadi ini untuk memudahkan pelancong-pelancong untuk yang datang boleh jadi panduan mana tempat-tempat yang mereka lawati, tempat-tempat menarik yang ada di kawasan Tanjung Malim itu sendiri. Dan kita juga dah bangunkan juga laman web pelancongan di Tanjung Malim itu sendiri, laman pelancongan kawasan Ahmad Mualim itu sendiri. Jadi laman web ini kita akan masing-masing dari masing-masing untuk memudahkan mereka-mereka yang minat untuk melancong ke Tanjung Malim ini untuk akses kita punya laman web.
Selain daripada itu, kita pun laksanakan juga projek-projek bersama dengan pihak-pihak berkepentingan yang lain lah. Jadi baru-baru ni kita ada laksanakan program trip dengan pihak media dan bloggers. Jadi program ini dah dapat kerjasama daripada pihak Tourism Perak itu sendiri yang menjawab daripada segi promosi rancangan di Perak dan juga pertubuhan media di Selangor dengan kehadiran dari pihak-pihak media daripada RTM sendiri, jadi Al-Hijrah, ada Metro dan lain-lain lah. Jadi bila kehadiran media blogger kita dedahkan mereka kepada aktiviti atau program-program yang ada di Tanjung Malim. Kita minta mereka buat aktiviti buat rafting, kita juga kenalkan juga produk makanan yang ada di Tanjung Malim, macam-macam produk makanan yang ada di Tanjung Malim sendiri. Selain daripada yang saya bantu tadi terkenal, selain Tanjung Malim terkenal daripada segi makanan kuih pau sendiri, kita ada macam-macam lagi produk-produk makanan yang lain yang ada di Tanjung Malim. Kita ada kalau yang yang terkenal sikit, kita ada Andre nasi padang. Nasi padang. Nasi padang. Yalah, dia Indonesia punya dishes sendiri, tapi cuma di sini dia ada nasi ayam kampungnya yang saya menarik lah, dan jadi tumpuan mereka-mereka yang ada di sekitar Malim dan juga di luar kawasan daerah Tanjung Malim ini untuk menyambut selera lah. Jadi dengan produk, kita harapkan dengan produk-produk pelancongan yang seksual ini dengan infrastruktur yang kita harapkan dapat ditambah baik semasa-masa kita dapat lebih ramai lagi nak pelancong luar atau pelancong ke kawasan Tanjung Malim. Wah, Mar, banyak sekali Luar nih biasa. destinasi tujuan yang udah kita kemas ya, udah kita Benar. simpan. Nanti kita main-main ke Tanjung Malim, kita harus nyobain water rafting. Iya, tadi juga ada nih inisiatifnya itu dengan kegiatan promosi ya. Mempromosikan lewat TikTok juga. Kita anak Boleh. TikTok ya. Biar lebih tenar ya kan. Biar juga. Oke, ini the last question nih Mar, dari UMSU FM dan seluruh pendengar Indonesia. Mau tanya apa sih? Oke, Encik, tadi melihat inisiatif kegiatan yang dilaksanakan yang menarik. Nah, itu sangat membuat kita antusias ya datang ke tempat tersebut. Benar-benar. Nah, untuk dengan kaitan juga ya dengan tema kita nih, Encik, pembangunan Tanjung Malim, budaya dan kesejahteraan rakyat, pastinya kita juga dari warga Indonesia nih, Encik, sangat penasaran nih terkait proses dan pelaksanaan antara sumbangan dan bantuan yang telah dilaksanakan oleh pihak Majelis Daerah Tanjung Malim semasa PKP kepada penduduk Tanjung Malim. Kira-kira bagaimana itu, Encik? Proses dan pelaksanaan terkait sumbangan dan juga bantuan. Okey, baik. Kita secara keseluruhannya di Malaysia lah mungkin terkesan lah penduduk-penduduk di negara ini terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang berlangsung sepanjang tahun 2020 dan 2021 ya. Jadi dari kesan daripada PKP itu sendiri ya, membantutkan sektor-sektor ekonomi ya, dari segi peluang-peluang pekerjaan pun semakin berkurangan dan menjejaskan juga lah kehidupan masyarakat, terutama sekali di kawasan kami di kawasan Tanjung Malim itu sendiri. Jadi atas keprihatinan ataupun tanggungjawab yang pihak majlis ada, kita dah laksanakan beberapa program ataupun bantuan yang kita harap ataupun kita cuba untuk meringankan beban penduduk sekitar di kawasan Majlis Daerah Tanjung Malim itu sendiri ya. Dari segi program bantuan, kita ada sediakan program bakul-bakul makanan kepada mereka-mereka yang terjejas ya. Kita kena pasti melalui program. Kalau di sini di PPT kita ada ahli-ahli majlis yang akses direct kepada penduduk-penduduk setempat. Jadi ahli-ahli majlis Daerah Tanjung Malim memainkan peranan untuk menapasti mereka-mereka yang terkesan ataupun dari segi pendapatannya mungkin terjejas sepanjang tempoh PKP ini. Kita salurkan bantuan dari segi bakul makanan ya.
dan juga beberapa bantuan yang lain, bantuan-bantuan barang dapur dan bantuan-bantuan yang lain seumpamalah yang diperlukan untuk penduduk-penduduk yang berkenaan. Selain daripada itu, kita juga melalui kerajaan negeri kita cuba untuk bantu sektor-sektor ekonomi lah dalam memastikan mereka terus sustain sepanjang tempoh PKP ini. Jadi beberapa inisiatif yang dah dilaksanakan oleh pihak Majlis Daya Tanjung Malim dengan kerjasama pihak kerajaan negeri itu sendiri, yang antaranya adalah dengan pemberian bantuan RM300 bantuan one off kepada penjaja-penjaja kami di kawasan Tanjung Malim, dan juga dengan pemberian pengecualian sewaan gerai perniagaan, premis perniagaan milik Majlis Daya Tanjung Malim sendirilah kepada penyewa-penyewa kami. Jadi kita harapkan dengan bantuan-bantuan yang seumpama ini dapat memastikan mereka ni terus terbela dan perniagaan mereka terus sustain untuk kesinambungan ataupun untuk mereka meneruskan perniagaan apabila tempoh PKP ini berakhir lah. Jadi itu sajalah yang dapat saya terangkan kat sini. Oke, luar biasa ya. Benar sekali. pemaparannya. Sangat banyak juga ya bantuan dan sumbangan yang diberikan. Yang penting adalah sasarannya tepat dan juga tersalurkan ya. Dengan baik. Oke, kita kembalikan kepada DJ Wani, silakan. Okey, terusnya kita minta rakan kita daripada NDITB untuk bertanyakan soalan ya kepada Encik Roslan. Minta DJ Wan dan juga DJ Is untuk tanyakan soalan. Okey, saya nak bagi Wan terlebih dahulu. Silakan. Okey, apapun tahniah nak ucapkan kepada pihak Majlis Daerah Tanjung Malim kan, yang begitu banyak memberi keterangan sumbangan dan bantuan kepada mereka yang terkesan waktu PKP kan. Jadi apapun selain daripada itu, apakah agaknya kempen ataupun program terbaru yang sedang ataupun bakal dijalankan oleh pihak MDPM dalam masa terdekat ini? Okey, baik, terima kasih DJ Wan. Apa ni Wan. Ya. DJ Wan. Okey, so untuk program-program ataupun kempen-kempen yang akan dilaksanakan dalam masa dekat ni, kita ada beberapa program lah yang kita akan laksanakan. Antaranya of course lah kita dalam tempoh menghadapi bulan Ramadan tahun 1443 Hijrah ni. Jadi kita cadangkan untuk kita laksanakan program Bazar Ramadan. Kita takluklah kepada Shopee yang dikeluarkan oleh pihak KNA. So setakat ini kita sedia maklum bahawa tiada halangan untuk kita adakan Bazar Ramadan, dan pihak kami juga telah mengeluarkan iklan untuk mereka-mereka berminat berniaga di Bazar Ramadan untuk membuat permohonan, dan insyaAllah kita akan buka beberapa Bazar Ramadan di sekitar kawasan Tanjung Malim itu sendiri. Ini sikit sebanyak kita harapkan dapat bantulah peniaga-peniaga kita untuk menjana pendapatan di bulan Ramadan. Kita fahamlah sebelum-sebelum ni banyak kekangan kita tak dapat melaksanakan Bazar Ramadan dan sebagainya. Jadi tahun ini kita cuba selagi tak ada halangan daripada pihak Majlis Kehormatan Negara itu sendiri. Kita juga merancang program-program dari segi pelancongan di kawasan Tanjung Malim. Antara yang kita dah cadangkan dan kita dah masukkan juga dalam kalender pelancongan di Perak itu adalah mualim cross country run ya. Yang kita akan adakan pada penggal kedua ataupun separuh tahun kedua tahun 2022 ni lah, maknanya daripada Jun hingga Disember ya. Contohnya yang saya maklum tadi, mualim cross country run kita akan adakan. Kita pun cadang untuk adakan Pesta Pau di Tanjung Malim. Ini Pesta Pau ni kita adakan secara 2 tahunan sebelum ni. Cuma dalam tempoh PKP ni kita tak dapat nak laksanakan. Jadi insyaAllah tahun ni kita cuba laksanakan. Pesta Pau ni kita akan cuba kalau ikutkan sebelum ni kita akan bawa ke semua pengusaha-pengusaha pau yang ada di Tanjung Malim itu sendiri dan juga yang ada di luar kawasan Tanjung Malim untuk bersama-sama berada di dalam Pesta Pau tu. Jadi sebanyak dapat mempromosi lah pau tu sendiri lah ya. Pau buatan Tanjung Malim dan juga pau buatan penduduk sekitar. Kita juga mencadangkan untuk adakan Mualim Digital dan E-Sport Festival ya.
ini sesuai lah dengan trend kini e-sport ni Jadi tahun-tahun sebelum ni kita dah laksanakan juga e-sport festival dan tahun ni kita akan laksanakan untuk program e-sport festival itu lagi. Selain daripada itu dari segi kempen-kempen lain, kita akan laksanakan juga kempen selaras dengan apa yang dikendaki oleh pihak kerajaan negeri lah, kempen untuk kempen plastik seguna dan juga kempen kita semula. Jadi insyaAllah kita akan laksanakan sepanjang tempoh bulan Ramadan ini kempen plastik seguna dan juga kita akan laksanakan kempen kesedaran insentif hijau dengan pelaksanaan program kita semula 3R, pengasingan sampah, pembuatan baja kompos dan sebagainya. Dan kita akan laksanakan sepanjang tahun ini juga adalah kempen untuk pengumpulan minyak masak pakai. Kempen ini kita dah laksanakan tahun lepas. Alhamdulillah kita mendapat sokongan yang sebaiknya daripada penduduk tempat. Kempen kita semula minyak masak ni. Jadi kita harapkan tahun ini kita dapat lagi menyebarluaskan lagi kempen ini kepada penduduk sekitar Tanjung Malim. Jadi tujuannya adalah selain daripada kita memberi insentif dari segi kewangan kepada mereka yang menjual ataupun buat kita semula minyak-minyak masak ni, sikit sebanyak dia dapat mengurangkanlah pencemaran alam sekitar daripada kita biarkan sisa-sisa minyak ni dialihkan terus ke longkang-longkang yang akan menyebabkan pencemaran berlaku. Jadi itu antara apa yang dah kita rancangkan. Jadi tertolonglah kepada situasi semasa lah, tuan-tuan dan puan-puan mesti faham lah apa yang kita hadapi sekarang, pandemik COVID-19 ni. Kalau semuanya berada dalam keadaan kawal, insyaAllah kita akan laksanakan program-program yang saya nyatakan tadi sebaiknya daripada tahun ini insyaAllah. Cik Roslan, saya rasa DJ Is ada nak tanya lagi ni. Okey, kita pun dah berada di hujung pertemuan, pukul 4.56. Jadi mungkin kita nak sedikit harapan daripada Encik Roslan kita mengenai masa hadapan kepada MDTM. Jadi tentunya kita ada harapan, kita ada sesuatu yang ingin disampaikan bagi untuk masa hadapan Majlis Daerah Tanjung Malim. Silakan. Baik, terima kasih DJ Is. Yes. Jadi untuk harapan saya terhadap Majlis Daerah Tanjung Malim itu sendiri lah, of course kita harapkan supaya Majlis Daerah ini akan bertukar kepada satu majlis perbandaran pada masa akan datang. InsyaAllah. Kami sudah rangkakan plan strategi untuk 5 tahun ke hadapan dan kita rancangkan supaya tahun 2025 ini menjadi satu titik aras lah untuk kita berubah daripada majlis daerah kepada majlis perbandaran sesuai dengan pembangunan yang ada di Tanjung Malim itu sendiri lah. Jadi selain daripada itu, saya harapkan juga kerjasama yang lebih erat lah daripada semua pihak yang berkepentingan yang ada di Tanjung Malim itu sendiri untuk sama-sama kita dapat bangunkan kawasan Tanjung Malim. Kita ada pihak daripada institusi itu sendiri, kita ada daripada segi peniaga-peniaga, daripada segi penduduk itu sendiri. Jadi kalau semua pihak ini akan memberi tenaga, jadi kita punya sasaran untuk jadi sebuah kawasan yang lebih inklusif dan berdaya maju ni akan dapat kita realisasi pada masa-masa yang akan datang. Jadi itu antara harapan saya lah untuk Majlis Daerah Tanjung Malim pada masa-masa akan datang Tuan DJ. Yes, sir. Okey, nampaknya kita dah berada di penghujung sekarang ni. Ya, betul. Terima kasih kepada Encik Roslan kerana sudi meluangkan masa berkongsi info pada kami dan juga maklumat mengenai Tanjung Malim, pembangunan Tanjung Malim. Okey, nampaknya kita dah berada di penghujung ni. Okey, terima kasih juga kepada DJ Is dan DJ Wan dan juga rakan kita daripada UMSO, Putri dan juga Ahmad kerana Terima sudi kasih meluangkan juga. Sama-sama Wani. Semoga harapan Encik Roslan nyatakan tadi termakbul Ya, insyaAllah. Amin. Okey. Terima kasih banyak Cik Roslan. Baik, terima kasih semua, terima kasih. Terima kasih Cik Roslan. Terima kasih buat DJ Is, DJ Wan Ya. dan juga DJ Wani yang ada dari Face Live.
Okey, terima kasih. Warga kerja baru Amar. Terima kasih. Salam kenal buat semuanya. Dan juga terima kasih diucapkan kepada ibu pejabat kita di TM Fest Live. Kita bagi yang membawakan langsung kita pada hari ini. Terima kasih Wani Ya. Dan silakan kata-kata ucapan khas akhir daripada Wani sebagai seorang tuan rumah pada hari ini. Silakan. Okey, yang seperti saya nyatakan tadi, semoga apa yang dihajatkan yang diinginkan tercapai ya, pembangunan di Tanjung Malim agar kita dapat banyak menarik penduduk untuk datang ke Tanjung Malim dan juga pelancong. Okey, nampaknya masa pun lagi 1 minit tak ada pun. Kita satu lagu daripada Cik Tina Hanya Saya ini 1000 Kemanisan. Bye semuanya, jangan lupa untuk salam lagu di episode yang akan datang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.